6.2 iaitu centripetal force. Okay, kita tengok. So in general, from Newton's second law, a force must be associated with acceleration. Okay, di mana F net is equal to ma. In case of circular motion, F net is equal to m AC. Jadi di mana AC adalah centripetal acceleration, so dapatlah kita equation mv squared over r. Jadi kita punya centripetal force is Fc equal to mv squared over. So saya nak cakap apa kat sini? Sebenarnya centripetal force ni adalah net force, daya bersih. Centripetal force adalah daya bersih. Dia bukanlah daya yang macam normal force, weight, tension. Okay, itu bukan daya bersih, itu adalah daya disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu lah. Tapi Fc kat sini adalah daya bersih, F net. Okay, F net. So definition untuk centripetal force. Centripetal force is defined as a force acting on a body causing it to move in a circular path of magnitude Fc equal to mv squared over r and always directed towards the center of the circular path. Jadi dia punya definition basically dia nak ceritakan yang centripetal force ni magnitude dia mv squared over r dan dia punya direction directed towards the center. Okay, direction dia sama macam centripetal acceleration which is towards the center. Okay, sekali lagi macam ni lah perkataan ni, centripetal ni maksud dia seeking center kan. Okay, seeking center. Jadi dia punya direction pun mesti sentiasa directed towards the center of the circle. If the centripetal force suddenly stops to act on a body in a circular motion, the body flies off in a straight line with the constant tangential speed as shown in figure 6.8. So ini sekiranya lah, okay, objek yang bergerak dalam circular motion, dia bergerak tiba-tiba dia contohnya kalau suddenly stop bergerak dalam circular motion, so the last direction yang terakhir tu akan ikut direction speed. Speed yang dekat point terakhir dia dilepaskan ataupun dia stop motion, stop bergerak dalam circular motion tu. Macam inilah. Contoh dia apa? Contoh dia macam baling tukul besi kan. Kalau dalam acara sukan tu kita ada baling tukul besi. Kalau pernah tengok lah, acara tu dia ada tali dan kat sini dia ada hammer tu. Lepas tu orang ni dia akan pusing. Lepas tu dia akan lepaskan dia punya tali ni. So apa yang terjadi? Yang hammer ni dia akan bergerak dalam garisan lurus. Okay, direction dia mengikut direction of velocity dekat point terakhir yang objek itu dilepaskan. Okay, so comparison between Newton's second law and circular motion. So inilah dia sebenarnya Fc sama dengan MAC ini adalah Newton's second law lah sebenarnya. Newton's second law. Okay, cuma selalunya kita akan tulis kat sini Fc. So acceleration dia pun akan jadi centripetal acceleration. Ni centripetal force, A dia akan jadi centripetal acceleration. Okay, itu je. Okay, kita teruskan dengan contoh. Okay, the Earth is orbiting the Sun with a speed of 30 km per second. Calculate the centripetal force of the Earth orbiting the Sun given that the mass of Earth is 5.97 and the distance between Earth and the Sun is 150 times 10 to the power of 6 km. So apa yang diberi di sini adalah yang pertama speed, kemudian mass of Earth dan akhir sekali distance between Earth and the Sun. Okay, kalau kita nak lukis situasi dia, so ini adalah Sun. Kemudian kita ada Earth yang orbiting the Sun. So pergerakan Earth ni adalah circular motion lah, uniform circular motion.
Kemudian dia bagi tahu the distance between the sun and the earth is 150. So the distance ni sebenarnya adalah distance ni adalah radius. Okay, distance ni antara sun dan juga earth adalah radius. So kat sini ini nilai 150 ni dah radius, ini mass dan ini adalah V. Jadi dia suruh cari apa? Dia suruh cari centripetal acceleration. Centripetal force. Jadi centripetal force Fc is equal to mv squared over r. So substitute in the values. Mass 5.97 24. V kita 30 km per second, tukar kepada meter per second, which is the SI unit for speed. So kilo jadi 10 to the power of 3 square divided by radius. Okay, kilometer convert to meter. So kilo akan jadi times 10 to the power of 3. So kita boleh kira dan kita akan dapat jawapan 3.58 times 10 to the power of 22 Newton. Okey, boleh soalan pertama? Faham? Boleh sir. Okay, number 2. A 500 kg car is moving in a roundabout at a constant speed. The radius of circular path taken by the car is 10 meter. If the coefficient of kinetic friction between the tire and the road is 0.65, determine the speed of the car. Okay. Kita highlight dulu apa info yang diberikan. So first kali dia bagi 500 kg, which is the mass of the car, and the radius of the circular path. Dan 0.65 ni adalah coefficient of kinetic friction. Nanti kita tengok kenapa dia bagi kinetic friction ni, coefficient of kinetic friction. So car ni mass, ini radius dan ini adalah mu k. Okay. So dia suruh cari speed of the car. Persoalan dia kenapa dia bagi kinetic friction, coefficient of kinetic friction? Sebab dalam equation Fc equal to mv squared over r tak ada pun mu k, tak mention mu k pun. Okay. So cuba kita lukis. So ini kita punya roundabout. Okay, so dekat roundabout tu ada satu kereta. Okay, ni kereta, ni tayar dia. Macam ni tayar dia. Macam tu. Okay. Lepas tu kereta ni dia bergerak mengelilingi roundabout lah. So dia menghasilkan circular motion. Okay, kalau kita lukis dekat sini. Okay. Apa force yang ada? Apa force yang terlibat bila sesuatu kereta tu bergerak in circular motion? Okay. So akan ada dekat sini friction. Friction. So sebenarnya friction ni, frictional force ni lah yang menyebabkan kereta ni bergerak dalam bulatan. Sekiranya tak ada friction ni, kereta tu akan, dia tak boleh nak kona pun. Okay. Kalau tak ada friction, suatu objek tu dia tak boleh nak kona. Dia akan biasa bergerak dalam garisan lurus menurut Newton first law. So F dekat sini towards the center yang menyebabkan objek tu bergerak dalam bulatan. So lepas tu Fnet dia hanya ada friction satu saja. Okay. So Fnet sama dengan Fc. Jadi kita boleh cakap yang Fc is equal to frictional force. Okay. So frictional force is equal to mu k times
normal. Itu sebab dia letak di situ mu. Nilai coefficient of kinetic friction. Okay. So sekarang kita nak cari normal. So macam mana kita nak cari normal? Kita lukis pula pandangan daripada pandangan sisi. Okay, kereta ni pandangan sisi kereta. Ni daripada pandangan atas. Pandangan sisi dia akan jadi macam itulah kereta tu. Okay, so kalau pandangan sisi ni kita boleh tengok di mana force yang ada dekat kereta ni normal dan juga weight dia mg mg. Okay, tapi memandangkan kita punya motion kita adalah dalam horizontal ataupun dia bukan x component dia horizontal lah. Okay, horizontal. Jadi y component is equal to 0. Jadi kita boleh cakap yang fy equal to 0. So dalam y component kita ada n minus mg equal to 0. So n is equal to mg. Dia boleh masukkan dalam ni. Okay, so masukkan nilai semua 0.65 times the mass is 500 kg, g 9.81. Okay, kat sini kita akan dapat dia punya centripetal force is equal to 3188.25. Okay, sekarang kita dah ada centripetal force. So baru kita boleh gunakan centripetal force punya formula, which is equal to mv square over r. So mass is 500 kg. V kita nak cari dia suruh cari V divided by the radius is 10 meter dan FC kita 3188. Okay, so kita akan dapat dia punya speed V is equal to 7.99 meter per second. Okay, macam ni kelas boleh faham ke? Boleh. Yang penting sekali ni konsepnya, konsep di mana centripetal force sama dengan friction Dia tak semestinya sama dengan friction kalau contoh macam Earth orbiting Sun ni, okey. Centripetal force dia akan sama dengan force apa yang kat sini, iaitu mg, weight dia. Okey. Teruskan dengan example 6.5. A ball of mass 150 gram is attached to one end of a string 1.1 meter long. The ball makes 2 revolutions per second in a horizontal circle. Tengok sikit. Highlight. So mass dia 150, string dia 1.1 meter dan 2 revolution per second. Ini mass, ni length. 2 revolution per second ni apa? Itu nanti kita tengok So sebenarnya 2 revolution per second ni adalah angular velocity. Kita akan belajar ni dalam chapter 7 nanti. Tapi kita masih boleh gunakan dekat chapter 6 ni lah. Dia punya logik tu ada. Okay, sketch a free body diagram for the ball. So sebelum kita sketch free body diagram, kita perlu tahu dulu macam mana gambaran sebenar benda ni. Okay, so kita ada satu ball. Okay, kemudian kita pusing ball tu. Okay, in horizontal circle. Okay, dia pusing macam tu ball tu pusing macam tu. Okay. Horizontal circle horizontal circle. So nak sketch free body diagram, kita perlu tahu dulu
apa force yang terlibat. Jadi force apa yang terlibat dalam kes ni? Okay, apa dia? Kat ball ni apa kes yang terlibat? Apa force yang ada? Plus Friction. apa dia? Tension. Okay, tension. Okay, ada tension sebab ada tali, so dia ada tension. Dan satu lagi, okay, ball ni dia ada mass, jadi dia ada weight. Okay, dua tu. Jadi A, free body diagram dia mestilah untuk kedua-dua ni lah. Tension dan juga mg. Okay, B. Determine the centripetal acceleration of the ball. Okay, centripetal acceleration of the ball. Okay, so formula untuk centripetal acceleration adalah AC equal to V squared over R. Dalam kes ni kita ada radius kita ada. Okay, radius tu length of the string ni lah. Panjang ni dia punya radius. Okay, masalah ni kita tak ada V. Tapi tak apa, kita boleh cari V menggunakan 2 pi R over period. Okay, 2 pi R over period kita boleh cari. Okay, ini saya dah ajar pada ke atas pada hari tu, hari Isnin. Okay, so cuma dalam ni masalah dia radius kita ada, tension pula kita tension pula ni period period kita tak ada. So macam mana kita nak cari period? So sekali period itu adalah apa maksud period? Period maksudnya time taken to complete one revolution. Okay, masa yang digunakan, masa yang ada untuk lengkapkan satu pusingan. Okay, so dekat sini dia bagi tahu 2 revolution per second. So the ball makes 2 revolution per second. So maksudnya dalam satu saat dia telah melakukan 2 kali pusingan. Jadi ikut logik kita nak masa untuk satu revolution sahaja. Jadi kalau dalam satu saat dia buat 2 revolution, so untuk satu revolution dia akan mengambil masa 0.5. Okay, setengah saat sahaja. So kita punya period sama dengan 0.5 second. So 2 pi, radius kita adalah 1.1 bahagi dengan 0.5. Okay, so berapa tu jawapan dah? Jadi kita akan dapat velocity is equal to 13.82. Okay, meter per second. So kita punya velocity. Tapi soalan dia nak apa? Dia nak centripetal acceleration. Jadi kita dah ada velocity, jadi tak ada masalah untuk dapat dia punya centripetal acceleration. AC equal to V squared over R. So 13.8 square divided by 1.1. Ini kita akan dapat centripetal acceleration is equal to 173.7 meter per second square. Okay, to B1. B2, the magnitude of the tension in the string. Jangan tersilap kan, T ni period. T ni period, ini tension. Okay, jangan tersilap T. Okay, so macam mana kita nak cari tension? Senang saja. Okay, macam tadi, apa yang menyebabkan objek ini bergerak dalam circular motion? Okay, untuk kes ni force yang menyebabkan objek ini bergerak dalam circular motion adalah tension. Okay, tension.
Jadi kita boleh cakap yang tension sama dengan FC. Okay, so FC sama dengan apa? Sama dengan AC. So mass is 150 gram, convert to kilogram, kita dapat 0.15. Dan AC, A 173. So kita akan dapat jawapan 26.1 Newton. Okay, boleh faham? Kelas? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Figure 6.9 shows a conical pendulum with a bob of mass 80 kg on a 10 meter long string, making an angle of 5 degrees to the vertical. Sketch a free body diagram of the bob. Highlight dulu apa yang diberikan. So mass is 80 kg. 10 meter ni adalah dia punya length of string. Dan 5 meter dia punya angle. Okay. Mass. Length. Okay, tak. Okay, sketch free body diagram on the bob. Okay, ni kita punya bob tu. Jadi apa force yang terlibat? Tension. Tension. Jadi Tension. MG. Wait. bagus. Okay, so ada dua lah. Ada dua. Jadi lukislah dia punya free body diagram. MG tension. Dua markah. B. Determine the tension in the string. Okay, macam mana kita nak cari tension pula? Kita nak cari tension in the string. Okay, ini kita akan gunakan ilmu semasa kita belajar chapter 4. Okay. So, untuk chapter 4, bila kita dapat dah sketch free body diagram, next step dia apa? Kita perlu buat equation. Tapi sebelum tu kita kena resolve Axis. resolve mana-mana force yang tak berada dalam exist. Okay, so dalam kes ni tension kita tak berada dalam exist. Jadi kita resolve dulu lah. Okay, macam tu. So tension perlu di resolve macam tu. Okay, sini adalah 5 degree zigzag ni satu. So kat sini pun akan jadi 5 lah Z. Okay, so kat sini dia akan jadi cos ke sin? Yang Y dia ni Cos. 5 degree. So yang ni akan jadi T sin 5 degree. Okay, sekarang kita nak buat equation pula. Kita buat equation Y dulu. So Y equal to kosong. Okay, sebab apa kosong? Sebab objek tu bergerak dalam horizontal. Dia bergerak macam tu. Kalau dia bergerak macam tu, dia akan jadi sama dengan MA lah. Tapi dia sama dengan kosong. Sebab pergerakan tu adalah horizontal, bukannya vertical. Okay, so dalam Y komponen kita ada T cos 5 degree and mg. Jadi atas tolak bawah T cos 5 degree minus mg equal to 0
Masukkan nilai yang ada. Mass 80 kilogram. So kita akan dapat tension is equal to 7.8 Newton. Okay, to be 1. Okay, determine the tension. Okay, kemudian dia suruh cari the radial acceleration of the box. Okay, radial acceleration ni maksudnya centripetal acceleration. Okay. Kemudian tadi Fy sama dengan kosong. Sekarang kita boleh gunakan Fx pula. So Fx dah Y kosong, Fx sama dengan MA lah. MA. Okay. So dalam kes ni Fx tu adalah net force. Okay, adalah net force. Maksudnya force yang menghasilkan circular motion tersebut. Jadi force yang menghasilkan circular motion kita panggil centripetal force. Jadi Fx kita ni sebenarnya sama dengan Fc. Ataupun saya boleh kasi Fc lah. Ada Fc sama dengan MAC. Okay, jadi kita punya Fx adalah yang ni. Kalau kita tengok dekat sini, yang dekat X komponen hanya ada satu saja, iaitu T sin 5 degree. Jadi kita boleh tulis T sin 5 degree is equal to MAC. Kita masukkan nilai. T kita 7.8 sin 5 degree equal to mass 80 kg AC. Jadi kita akan dapat AC is equal to 0.858 meter per second square. Okay. Nombor 3. Okay, determine the speed and the period of the box. Okay, the speed and the period of the box. Okay. Jadi nak cari speed kita boleh gunakan equation AC equal to V squared over R. Okay, cumanya V squared over R tu kita tak ada, AC kita dah ada lah, AC. R kita tak ada, radius of the circular path. Okay, kali ni yang tadi length dia memanglah dia punya radius, tapi untuk kes kali ni pula radius dia bukanlah 10 meter. Okay, saya pada balik ni, yang 10 meter tu adalah yang ni, panjang ni. So radius of the circular path adalah yang ni. Ni dia punya radius. Jadi kita boleh gunakan 10 meter ni untuk cari radius macam mana. Okay, ini dah 10. Ini 5. So kita nak cari radius kat sini. So kita boleh gunakan sin theta equal to opposite bahagi hypotenuse. Dalam kes ni opposite kita radius, hypotenuse kita adalah length of the string iaitu 10 dan theta kita adalah 5. So R sama dengan 10 sin 5 degree. Okay, so nombor 3 kita nak cari speed AC equal to V squared over R. Masukkan semua nilai. V squared over 10 sin 5 degree. So kita akan dapat velocity is equal to, ataupun speed is equal to
0.865 meter per second. Okey. Dan yang terakhir sekali dia suruh cari period of the bob. So period kita boleh gunakan satu lagi equation iaitu V equal to 2 pi R over T. So V kita 0.865. 2 pi radius 10 sin 5 ni. Okay, bahagi dengan period. So kita akan dapat period sama dengan 6.33 second. Okey. Macam mana? Boleh faham ke? Ada mana-mana part yang tak faham tak? Okey, kelas faham semua? Faham, sir? Faham, bagus. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 3. A car of mass 200 kg rounds a circular turn of radius 20 meter. The road is flat and the coefficient of friction between tires and the road is 0.7. Okey, ini sama macam soalan yang tadi lah. Okey, soalan yang nombor yang sebelum ni. Okey. So, kita highlight dulu apa yang diberikan. So, mass dia 2000 kg, radius dia 20 meter, and 0.7 is the coefficient of kinetic friction. Okey, so ni mass, radius dan mu. Okay. Sketch a free body diagram of the car. Okay, free body diagram of the car ni dia kita boleh buat dia daripada dua view lah. Okay, dua view. Sebab apa kita kena buat dua view? Sebab pergerakan circular motion ni, okay, circular motion ni, saya tulis sikit, nota sikit. Okay, dia adalah pergerakan dalam dua dimension. Manakala sebelum ni kalau dalam chapter 4 soalan-soalan dia semua tentang kalau linear motion. Okay, ini adalah one dimension. Okay, so bila dalam circular motion dua dimension, jadi kita boleh buat free body diagram dia daripada top view satu. Macam ni top view kita tengok daripada atas ni. So kalau daripada atas dia pusing ke sini, so dia akan ada satu ni kita boleh nampak satu je lah. Okay, force iaitu friction. Dia ada top view, dia ada friction macam tu saja. Okay, ataupun tengoklah macam mana awak nak view dia. Kemudian kalau daripada side view, kita akan nampak gambar dia macam tu. Okay, so kalau daripada sini kita boleh normal dan juga MZ. So kalau daripada side view, ni side view, ni side, ni top, ni side view. MZ dan normal. Okay, harap-harap awak faham lah macam mana cara tengok dia. Okay, B. Determine the maximum car speed without skidding. Without skidding tu maksudnya dia punya mu atau friction tu kita boleh gunakan 0.7 lagi lah. Okay.
Okey. Jadi macam mana kita nak buat yang ni? So force yang menyebabkan dia berpusing macam tu adalah frictional force lah. Frictional force. Jadi FC kita sama dengan friction. Okey. Dan force yang menyebabkan objek berpusing kita panggil centripetal force. Dan force yang bertanggungjawab adalah friction. So FC sama dengan F. So F sama dengan mu Kn. So normal. Macam mana cari normal? Okay. Normal yang ni lah. Kita akan gunakan side view punya equation. Yang mana Fy equal to kosong. Sebab, kenapa kosong? Sebab pergerakan dia adalah dalam horizontal punya direction, bukan vertical. Ni vertical. So Fy sama dengan kosong. Jadi atas tolak bawah mg. Okay. So mu k mg. So FC kita akan sama dengan, masukkan nilai mu k kita 0.7, berat dia 2000 dan gravitational acceleration 9.81. So kita dapat centripetal force 13734 Newton. Okay, so kita dah dapat FC. Kita boleh cari dia punya speed. Okay, kita boleh gunakan equation FC equal to mv squared over r mass 2000 v squared over radius dia adalah 20 meter. So V sama dengan 11.7 meter per second.